Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah murid sihat semua. Saya harap awak semua dalam keadaan sihat insya-Allah. Pada hari ini Ustaz akan mengajar satu ibadat darjah 2 dalam bab yang ketiga iaitu wudu. Kita mulakan pelajaran kita pada hari ini. Marilah bersama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amma ba'd. Baiklah kita mulakan. Okey, bab wuduk. Okey, dalam bab wuduk ni mempunyai 6 topik. Yang pertama, pengertian wuduk. Kedua, fardu wuduk. Yang ketiga, sunat wuduk. Keempat, perkara yang membatalkan wuduk. Yang kelima, perkara yang makruh ketika berwuduk. Dan yang terakhir sekali, yang keenam ialah kebaikan berwuduk. Okey, untuk hari ini kita akan bincangkan 2 topik saja, iaitu pengertian wuduk dan fardu wuduk. Okey, seterusnya. Pengertian wuduk. Pengertian wuduk yang pertamanya ialah membasuh atau menyapu anggota yang dimulai dengan niat. Wuduk ni ataupun bahasa mudah yang boleh kita mudah faham iaitu mengambil air sembahyang. Mengambil air sembahyang ni bukan kita ambil air macam tu je. Kita buat kita mengambil wuduk ni perlu ada niat. Kita ambil air saja tanpa niat itu bukan wuduk, itu kita ambil air saja. Tapi kalau kita ambil air dengan niat, dengan wuduk, bermaksud kita berwuduk. Membasuh atau menyapu anggota, kita perbuatan membasuh ataupun menyapu anggota, anggota badan kita. Tapi tak semualah. Anggota-anggota yang tertentu, yang mana ianya dimulakan dengan niat. Diniat, lalu kita sapulah anggota wuduk kita. Itu pengertian wuduk yang lebih tepatlah tentang wuduk ni. Seterusnya, wuduk memadai dengan melaksanakan fardu wuduk sahaja. Wuduk ni kalau seringkas wuduk paling asas yang paling asas wuduk ni kita sapukan ataupun kita basuh anggota yang fardu, iaitu anggota yang utamalah. Ataupun kata lain fardu ni ialah rukun. Rukun ni benda yang utama. Wuduk ni cukup kalau kita laksanakan dengan fardu wuduk saja. Tetapi kalau orang tu nak lebih lagi, ataupun nak dapat pahala lebih, dia boleh laksanakan wuduk yang sempurna. Okay, wuduk yang sempurna pula, yang seterusnya, yang ketiga ni, wuduk yang sempurna ialah menyempurnakan fardu wuduk, sunat wuduk mengikut syarat dan tertib, serta meninggalkan perkara yang makruh. Tadi wuduk yang utama, wuduk yang penting, paling kuranglah. Tapi kalau yang ni adalah wuduk yang sempurna. Wuduk yang sempurna, iaitu orang tu dia berwuduk dengan sempurna, iaitu menyempurnakan fardu wuduk. Maksudnya dalam kesempatan wuduk tu, antaranya dia menyempurnakan fardu wuduk. Wuduk yang utama tu dia dah buat. Yang seterusnya sunat wuduk. Dia pun buat juga sunat wuduk. Fardu wuduk tu benda utama. Sunat wuduk ni benda yang sampingan. Sunat wuduk ni kalau kita tak buat pun tak apa. Wuduk kita sah. Tapi kalau dibuat, lagi bagus. Dapat lebih, pahala lebih. Sunat wuduk mengikut syarat dan tertib. Dia ada syarat dia. Dan ikut dia punya turutan dia.
serta meninggalkan perkara yang makruh. Dia tak buat perkara-perkara yang makruh dalam berwuduk. Kalau cukup dia buat 3 benda ni, dia buat fardu wuduk, dia buat sunat wuduk mengikut syarat dan tertib, dan meninggalkan perkara yang makruh, dia buat 3 benda ni, maka dia dah mencapai tahap wuduk yang sempurna. Tapi anda kata kalau contoh kalau di musim kemarau ke ataupun tempat tinggal kita ni mempunyai sumber air yang terhad yang sedikit, pun kita boleh berwuduk juga, tapi kita berwuduk dengan wuduk yang paling ni lah, yang sekurang berwuduk, iaitu wuduk yang memadai. Ni pun dah boleh sah wuduk kita. Tapi kalau kita dapat anggarkan air kat rumah kita dia banyak, sumber air kat rumah kita dia banyak, kita boleh buat wuduk yang sempurna. Jadinya dua-dua boleh. Nak buat wuduk yang memadai boleh, nak buat wuduk yang sempurna pun boleh. Tak ada salah. Cuma bezanya kalau buat wuduk yang sempurna ni pahala lebih sikit lah. Pahalanya lebih sikit daripada orang yang buat wuduk yang memadai ni. Seterusnya, fardu wuduk. Fardu wuduk, iaitu wuduk yang penting lah, wuduk yang utama ataupun dengan kata lain iaitu rukun wuduk. Rukun wuduk ni ialah benda yang utama yang mana kita tak boleh tinggalkan. Kalau tinggalkan salah satu, maka wuduk kita ni tak sah. Tak sah. Fardu wuduk ni mempunyai 6 perkara. 6 perkara. Yang pertama ialah niat wuduk. Niat wuduk. Niat wuduk ni niatnya ialah yang berbunyi nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Itu cuma lafaz niat. Yang penting ialah niat dalam hati. Sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Yang mana niat ni dibacakan sebelum masa kita ni lah tak ada air untuk kita basuh muka. Tapi bila air tu dah sampai ke muka kita, sampai je, barulah kita niat dalam hati. Saya aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Sapulah. Sapu panas muka ni. Itu yang pertama. Yang kedua, membasuh muka. Tadilah niat, terus dia basuh muka. Membasuh muka ni ialah yang kedua. Fardu wuduk yang kedua. Yang ketiga ialah membasuh kedua-dua tangan hingga ke siku. Anggota tangan ni macam mana? Anggota tangan ni bermula daripada ni, hujung kuku kita. Hujung kuku kita ni, yang jari ni, sampailah ke siku. Sampai ke siku. Tetapi walaupun kita dapat tahu anggota tangan kita ni, hujung jari ataupun dekat kuku ni sampai ke siku, tetapi kita ni digalakkan lebihkan sikit. Lebihkan ke siku sikit. Bawah siku ke, lebihkan sikit. Ia adalah salah satu sunnah lebihkan anggota wuduk kita. Tapi jangan lebih sangat. Lebih sampai ke bahu. Itu dah membazir. Lebihkan sikit agak-agak sampai lebihkan macam satu kita punya tapak tangan kan. Lebihkan sikit. Satu tapak tangan pun dah kira okey lah. Dia kira yakin. Kalau kita ngam-ngam saja, bimbang nanti ada sikit tak capai dia punya ujung dia. Dibebangi tak lepas siku. Lebihkan sikit. Baru yakin. Membasuh kedua-dua tangan hingga ke siku. Ni dua tangan Seloknya kalau dapatkan sunnah wuduk, kita basuh yang kanan dulu, barulah yang kiri. Tapi kalau nak basuh kiri ke kanan pun boleh juga. Tapi bezanya tak dapat pahala sunat. Pahala sunat ni kita akan bincangkan pada masa akan datang lah. Itu dalam bab dalam topik yang lain. Yang keempat ialah menyapu sebahagian kepala. Menyapu sebahagian kepala. Maksudnya air tu kita sapu. Kat kepala kita sapu kepala. Dia tak semestinya basuh kena kat rambut. Anda kata kalau orang tu botak sekalipun,
pun boleh. Botak tak rambut kan, botak tradition kan. Boleh sapukan ke bahagian kepala kita. Bahagian kepala. Sebab fardu wuduk ni atau rukun wuduk ni, dia tak cakap pun menyapu rambut. Dia cakap menyapu sebahagian kepala. 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 Yang keempat. Yang kelima ialah membasuh kedua-dua kaki hingga ke buku lali. Kalau tangan tadi ke siku kan. Tapi kalau kaki sampai ke buku lali. Buku lali macam mana? Buku lali ni, okay, ibaratkanlah. Okay. Ni tangan ustaz ni. Ni kaki. Kaki kita, kalau pasan ada satu tulang bulat dekat kaki kita ni kan. Itulah buku lali. Seeloknya kalau kita nak basuh kaki, lebihkan sikit. Contohnya kalau buku lali kat sini kan. Lebihkan sikit. Agak-agak lepas daripada satu tapak tangan kan. Sini kan. Okey lah. Yakin. Jangan kurang. Ataupun jangan ngam-ngam sangat. Lebihkan sikit. Biar yakin. Okey. Sama juga dengan tangan tadi. Dua-dua tangan. Kalau kaki pun, kedua-dua kaki. Nak dapat pahala sunatnya, buat kanan dulu, baru buat kiri. Tapi kalau buat kiri, buat kanan pun boleh juga. Cuma bezanya tadi, tak dapat pahala sunat. Okay, yang seterusnya, yang terakhir sekali, yang keenam ialah tertib. Ikut susunan. Ikut susunan yang mana iaitu yang pertama sekali mesti niat. Yang kedua basuh muka. Yang ketiga membasuh kedua-dua tangan hingga ke siku. Yang keempat menyapu sebahagian kepala. Yang kelima membasuh kedua-dua kaki hingga ke buku lali. Ini adalah tertib turutan dia. Jangan kita buat muka dulu, buat niat, jadi basuh kepala, basuh tangan, basuh kaki. Tak. Itu tak ikut tertib. Maka kalau nak cukupkan fardu wuduk ni, mesti kena ikut tertib, ikut turutan. Ikut turutan, barulah cukup syarat fardu wuduk. Iaitu yang mana dia adalah wuduk yang utamalah. Wuduk yang memadai. Yang paling kurang lah. Yang paling asas. Nak dapat kesempurnaan wuduk, kena buat lebih sikit lah. Kena buat perkara sunat wuduk, kena tinggalkan perkara yang makruh semasa wuduk, baru dapat capai tingkat wuduk yang sempurna. Okey. Okey, baiklah, itu saja kelas pada hari ini. InsyaAllah kita akan sambung kelas yang akan datang dalam bab atau topik sunat wuduk. Sunat wuduk. InsyaAllah. Itu saja pelajaran kita pada hari ini. Ini tertangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi Pak Murid.